A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan ahli-ahli jatuh kasih surau, tuan-tuan, perempuan dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukurillah kita bertemu sekali lagi pada minggu ini. Alhamdulillah untuk menyambung cerita kita. Masih lagi kitab yang pertama, kitab Maqasid Asy-Syariah. Macam biasa tuan-tuan, sebelum kita teruskan pengajian kita dalam Maqasid Asy-Syariah, kita buat sedikit ulang kaji. Okey, Maqasid Asy-Syariah terbagi kepada 3. Alhamdulillah, betul satu markah. Okey, yang pertama apa dia? Maqasid ad-daruriyat. Okey, maqasid ad-daruriyat. Okey, maqasid ad-daruriyat terbagi kepada 3 bahagian kepada 3 sorry, bukan 3. Saya putus asa tuan-tuan. Maqasid ad-daruriyat saja nak test tuan-tuan, nak tengok tuan-tuan nak alert ke tak Maqasid ad-daruriyat ada 5 Hifzu. Yang pertama hifzu, menjaga apa dia? Yang pertama menjaga agama, hifzuddin. Lepas menjaga agama, menjaga apa dia? Nyawa, hifzun nafs. Okey, lepas tu menjaga akal, hifzul aql. Kemudian hifzu keluarga, nasab. Kemudian yang kelimanya hifzul mal ataupun menjaga harta. Ada 5 5 maqasid ad-daruriyat. Maqasid ad-daruriyat ni perkara yang paling penting lah dalam kehidupan manusia. Baik, kemudian kita ada maqasid apa dia? Al-hajiyat. Maqasid hajiyat ni benda yang penting tetapi tidak sepenting maqasid ad-daruriyat. Maksudnya kalau tak ada pun tak apa, tapi dia akan jadi susahlah kehidupan kita. Jadi apa benda dia? Contohnya kelonggaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bila kita beramal. Contohnya bulan puasa, kita travel. Okey, kita travel, tak kisahlah jauh tak jauh pun, yang penting lepas 2 marhalah. 2 marhalah lebih kurang, ada ulama kata 80, antara 80 90 km kita travel. Tak kisahlah naik apa pun, naik terbang ke, lepas ke, naik kereta api ke, naik unta ke, tak kisah, asalkan sampai jarak dia 2 marhalah, maka kita boleh tak puasa, boleh berbuka puasa contohnya. Itu dipanggil maqasid al-hajiyat. Okey, begitu juga kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang darurah, masuk hutan, tak ada makanan, yang ada cuma seekor babi contohnya, kan? Boleh tak makan? Boleh. Bukan halal bukan halal, tapi harus. Lain halal yang harus lain tuan-tuan. Halal ni memang asalnya halal hukum dia. Harus ni benda haram, tapi kita terpaksa makan kerana kalau tak makan boleh bawa kematian, maka itu hukumnya harus pada ketika itu sahaja boleh makan. Lepas tu dah tak boleh, kecuali ada darurah lagi. Itu dipanggil maqasid al-hajiyat. Kemudian maqasid seterusnya ialah maqasid tahsiniyat. Tahsiniyat ni benda penting juga, tetapi dia tidaklah sepenting maqasid ad-daruriyat ataupun maqasid al-hajiyat. Contoh apa dia? Contoh menutup aurat. Menutup aurat apa dia hukum dia? Hukumnya tetap wajib, tapi kewajipan dia tidaklah sama macam daruriyat yang tadi. Okey, contohnya mengumpat, hukum dia haram tak? Haram, tapi haram dia tak sama macam hukum haram membunuh contohnya. Okey, dia haram juga ya, tetapi dia tidaklah sampai akan berlaku kacau bilau contohnya, peperangan dan sebagainya sebab dia di bawah tahsiniyat. Jadi kalau jaga betul-betul benda yang haram yang kecil-kecil lah, kita boleh katakan dosa-dosa kecil lah. Kalau kita katakan
maqasid al-hajiyah al-tahsiniyah ni perkara-perkara yang dosa kecil, tapi kalau kita tinggal dia boleh menyempurnakan agama kita. Nampak cantik, lebih sempurna lah. Itu lebih kurang dia punya kita punya ringkasan lah daripada apa yang kita belajar sebelum ini. Baik, hari ini kita masuk bagaimana pula kaedah untuk kita sempurnakan, macam mana nak capai maqasid ad-daruriyat, khususnya yang berkaitan dengan akal. Minggu lepas kita cerita antara perkara yang diharamkan oleh Allah SWT demi untuk menjaga akal manusia adalah Allah Ta'ala mengharamkan arak. Dan kita ceritalah minggu lepas sebahagiannya, kita baca daripada satu sumber di internet, saya ambil daripada Islam Web. Dia menceritakan bagaimana suami dia, ni seorang wanita, seorang isteri, mengadu kepada para ulama bahawa suami dia baik orangnya cuma minum arak. Jadi orang minum arak ni baik ke tuan-tuan? Mungkin baik dari sudut-sudut lain. Dia tak kacau orang, dia suka membantu orang, dia tak buat menyakiti hati orang, tak ada mengumpat, mengeji, tak ada, mencuri pun tak, berzina pun tak, tapi satu je kejahatan dia, minum arak. Jadi adakah dia baik? Dia tidak baik dari sudut yang itulah, yang lain dia baiklah. Tapi secara umumnya tak baiklah, sebab arak ni dosa besar. Jadi bila dinasihatkan oleh isteri dia, kenapa abang minum arak? Dia kata minum arak ni sebenarnya ini hujah akal lah. Dia kata minum arak ni yang haram ni kalau mabuk, kata dia. Kalau abang minum tak mabuk pun okey lah, tak haram lah. Itu hujah yang diberikan oleh suami dia. So macam mana nak jawab ni? Maka para ulama memberikan jawapan. Pertamanya, arak ini hukumnya tetap haram berdasarkan nas yang jelas. Okey, kita dah cerita. Kemudian nas yang jelas ini selagi mana tidak ada qarinah ataupun petunjuk-petunjuk yang menunjukkan dia tidak haram, maka hukumnya adalah tetap kekal haram. Okey, haram arak ni dia tak kisah sama ada benda tu, sama ada orang yang minum itu mabuk atau tak mabuk. Kerana asalnya arak itu memang memabukkan, sebab tu dia haram. Jadi kalau ada orang minum arak tapi tak mabuk, maka hukumnya kekal haram juga. Itu satu yang diceritakan. Jadi para ulama memberi nasihat lah, para alim ini memberi nasihat bahawa kepada isteri itu supaya memberikan nasihat lah kepada suami dia dengan nasihat yang baik, dan bagi tahu dia kepada suami dia bahawa arak ini walaupun banyak walaupun sikit, mabuk tak mabuk, hukumnya tetap kekal haram. Jadi bukan senang tuan-tuan, bukan senang seorang isteri nak memberi nasihat kepada suami dia. Kalau suami memberi nasihat kepada isteri, tahan sikit. Walaupun kadang-kadang ada juga suami bagi nasihat, isteri tak dengar, ada juga, biasa je. Tetapi lebih biasanya oleh kerana suami ni dia ada power sikit. Contohnya dia boleh mungkin angkat suara sikit, mungkin boleh kasar sikit, boleh teguran. Hatta kalau ikut hukum syarak, dia benarkan untuk memukul isteri pun boleh. Bukan memukul tu makna belasah, tak lah tuan-tuan. Artinya untuk merotan isterinya, untuk mengajar, mendidik isteri boleh pada hukum syaraknya. Tapi dari sudut hukum hubungan suami isteri, hukum dari sudut psikologinya tak bagus lah. Tak bagus, tapi hukum syaraknya boleh. Tapi tidaklah sampai begitu. Jadi boleh. Tetapi dalam kes ini, kesnya melihat bahawa isteri melihat suami dia, ataupun suami itu mengaku pun dia minum arak. Mungkin dia minum kat rumah pun isteri dia tahu. Jadi isteri nasihat. Jadi bila hujahnya suami kata yang haram itu hanya bila mabuk, maka suami isteri pun dah hilang punca lah. Isteri pun tak tahu dah hujah habis nak berhujah apa benda ni. Suami kata kalau mabuk baru dia pun, isteri itu pun bukanlah orang yang berilmu sangat. Lalu dia pun tanyalah ulama, macam mana nak jawab. Jadi antaranya kita dah bagi jawapan tadi. Para ulama memberikan jawapan bahawa mabuk arak ini dengan nas yang jelas, dan mabuk dia hukum dia kekal walaupun dia tidak memabukkan. Kerana orang yang mabuk ni berbeza-beza tuan. Kalau kita minum, bukan kita minum lah, kalau ada orang minum, tak nak jadi contoh kita minum. Kalau seseorang itu minum arak, hanya setitik saja, hukum dia tetap setitik. Pada adatnya tak mabuk lah. Kalau setitik minum tak mabuk lah pada adatnya kan. Apa hukum dia? Haram, sama macam minum banyak. Sama je hukum dia. Jadi minum satu, walaupun dia tak mabuk, dia tetap juga haram hukum dia. Itu yang pertama diberikan.
Kemudian apa pesanan Syekh ni kepada isteri itu? Okey. Antaranya dia kata, dia menyebutkan sini, pesanlah baik-baik dekat suami kamu supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peranan isteri, tuan-tuan, dalam rumah tangga kadang-kadang suami buat silap, maka isteri tak boleh diam. Isteri tak boleh tengok je segala maksiat, apa maksiat yang dilakukan oleh suami, diam je, tengok je. Sebab alasannya takut kecil hati suami, takut jadi isteri derhaka. Tak boleh, tuan-tuan. Khususnya perempuan lah. Ya, kalau suami buat satu-satu perkara yang bercanggah dengan hukum syarak, maka wajib, ya, wajib si isteri menegurnya. Ini jelas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa yang melihat kemungkaran. Dalam hadis ini, ya, Nabi tak sebut siapa-siapa. Man tu sesiapa saja. Okey, sesiapa saja yang melihat atau mengetahui, ya, ada satu-satu kemaksiatan berlaku. Okey, dia tahu. Dia tahu, ini dalam kes ini, isteri tahu bahawa suami dia minum arak. Okey, maka apa yang perlu dibuat? Falyughayyirhu biyadihi. Maka wajib dia tak buat berdosa. Wajib dia cegah, ya, kemaksiatan tersebut dengan tangannya. So macam mana nak buat? Kalau isteri tengok suami dia minum arak, mungkin susahlah nak pergi rampas arak itu daripada botol suami dia. Silap-silap kena penampar kan. Dia tak payahlah buat macam tu. Itu kasar. Itu kasar. Mungkin cara yang lebih berhikmah adalah mungkin sorok arak dia kan, contohnya. Ataupun dia banyak kan, tuang sikit keluar, buang sikit. Maknanya dah kurang sikit dia minum arak, contohnya. Atau cara-cara lain yang boleh menghalang suami dia minum arak dengan tangan, kalau boleh. Tapi kalau jenis suami yang jenis panah bagan, hilang botol arak, dia naik penampar penyepak terajang, tak payahlah. Itu membahayakan. Jangan ambil cara macam tu. Tapi kalau tak boleh macam tu, maka kenalah falyughayyiru bilisanihi. Maka kena ubah juga. Inilah yang dinasihat betul lah. Maknanya cerita dalam ni, isteri itu dah nasihat suami dia, tapi suami dia berhujah. Dia pun tak dapat nak lawan hujah dia, maka dia cari hujah-hujah. Dia tanya ulama, macam mana nak berhujah pula dengan suami ni? Maka kita dah sebut tadi, ya, hukum arak jelas. Ya, tidak ada nas yang menunjukkan bahawa minum arak sikit halal, tak ada. Semuanya haram walaupun sedikit. Itu dah dapat hujah baru. Hukum dia mabuk tak mabuk, dia tak mengubah hukum dia yang haram. Contohnya jadi bagi perempuan ni, dia dah dapat satu hujah yang baru untuk menolak hujah suami dia. Contoh. Kemudian pesan pula dengan baik, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah. Arak ni haram bang. Benda ni haram. Tak boleh bang, haram. Berdosa besar. Okey, jauhkanlah. Ini maknanya isteri itu kalau telah pun menjalankan tugas dia, maknanya dia telah pun mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi perintahkan, kalau sekiranya melihat satu kemungkaran, maka dia kena ubah dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidahnya. Nasihat. Okey, nasihat. Dan beritahu elok-elok, kata ulama, bagi tahu dekat suami, ya, supaya tinggalkan benda yang haram itu. Kerana yang haram ni, arak ini, walaupun mungkin, ya, mungkin peringkat awal minum sikit-sikit, tak mabuk, ada tak kemungkinan satu hari dia minum lebih banyak? Ada kemungkinan. Bila dia minum banyak, maka dia akan menyebabkan mabuk. Bila mabuk akan hilang akal. Bila hilang akal, rosaklah, hilanglah mana maruah seorang manusia. Ya, orang mabuk ni orang yang macam orang gila lah, tuan-tuan. Tak ada maruah, hilang maruah dia. Kadang-kadang tidur merata tempat, tidur dalam longkang lah, cakap tak menentu lah, kadang buat kerja-kerja tak senonoh lah, macam-macam. Jadi hilang ni lah kemuliaan seseorang insan bila dia dah mula hilang akal dia. Jadi nasihat baik-baik dekat suami, abang jangan buat macam tu bang. Okey, nanti hilang akal, jadi macam orang gila, tak cantik sangat nampak. Nasihat baik-baik. Ini dinasihatkan oleh para ulama, ya. Selain daripada itu, bagi tahu juga pada suami, arak ni bukan setakat hilang akal, tapi dia sangat buruk kepada kesihatan. Bagi tahulah, isteri bagi tahu dekat suami dia, saya sayang abang, takut nanti apa-apa berlaku kat abang, saya juga susah. Nasihat dengan baik, nasihat dengan baik. Ini bukan saja bab arak, perkara lain pun sama juga.
Kemudian masukkan lagi, ni hujah. Banyak hujah-hujah yang diberikan oleh ulama kepada si isteri tadi untuk disampaikan kepada suami dia. Dan bacakan hadis ini. Apa dia hadis dia? Bacakan hadis Nabi SAW yang menyebutkan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi fima afnah. Baca baik-baik dekat suami dia, bagi tahu bang, dalam satu hadis Nabi bersabda, tidak akan berganjak tapak kaki atau kaki seorang hamba itu di hari akhirat sehinggalah dia ditanya tentang beberapa perkara. Ni kita akan mati bang, nasihatkan suami isteri kepada isteri dia, kepada suami dia, maknanya kita akan mati, semua orang akan mati. Ingatlah bahawa di akhirat nanti kita tak akan berganjak daripada tempat kita, tak boleh masuk syurga Allah SWT kecuali setelah Allah SWT tanya beberapa perkara. Yang pertama, apa yang Allah Ta'ala tanya kita? Ini bukan dalam konteks tadi je lah, dalam ini untuk pengajaran kita semua tuan-tuan. Yus'alu an umrihi fima afna. Umur kita tuan-tuan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umur kita daripada mula, khususnya bila kita dah balik sampailah sekarang umur kita 60, 70 lebih tuan-tuan, semuanya akan ditanya oleh Allah. Kat mana kita guna umur kita? Hari ni tuan-tuan kita tengok kadang-kadang sedih jugalah, anak-anak kita kecil-kecil. Ni saya perhatilah juga yang berlaku di kadang-kadang keluarga kita, kadang-kadang anak cucu kita pun berlaku tuan-tuan. Anak-anak daripada kecil dididik untuk berhadapan, untuk menghabiskan masa dekat mana tuan-tuan? Di hadapan gadget, berjam-jam sehari. Subhanallah tuan-tuan, semua ni akan ditanya oleh Allah SWT di hari akhirat. Semua akan ditanya. Macam mana kita nak buat? Sekarang ni tuan-tuan, gadget ni dah jadi macam biasa. Mak bapak kadang-kadang, anak ni bukan besar ni, 2 tahun 3 tahun ni tuan-tuan, 2 tahun 3 tahun ni dah bagi gadget. Masalah ni, masalah, ambil menangis. Akhirnya mak ayah kena bagi. Satu hari suntuk, berhenti makan sekejap. Tengah makan pun kita bercakap. Anak-anak kadang-kadang cucu-cucu kita tak hirau kita tuan-tuan. Tengok YouTube lah, open email lah, apa benda macam-macam. Memang kita tak nafikan ada faedah-faedah dia, tapi kalau kita tak kawal, dia akan rosakkan anak kita tuan-tuan. Rosak mata, rosak akal. Walaupun ada benda yang dia boleh belajar lah, tapi dia terlalu banyak masa habis di hadapan gadget-gadget ni. Sangat bahaya tuan-tuan. Kita baca ni, umur ditanya tuan-tuan. Kalau budak-budak kecil dididik dengan begitu kehidupan dia, besar nanti macam tu lah dia. Sangat bahaya tuan-tuan. Jadi kalau boleh elak tuan-tuan bagi gadget ni, kalau boleh bagi, kalau boleh kontrol daripada awal, daripada kecil, bukan tak boleh bagi. Masa terdesak sangat bagi. Contoh, mak nak masak dekat rumah. Isteri kita nak masak kat rumah. Kalau tak bagi gadget, dia memang menangis, merantau, dia buat tak terkawal. Okey, masa masak bagilah, tak apalah. Berapa jam masak? Sebab jam, 2 jam masak, bagi masa. Lepas tu ambil. Lepas tu nangis lah. Kita mak bapak ni tuan-tuan, dia kena pandai tackle anak-anak. Tak boleh biarkan. Bila anak nangis bagi, anak menangis. Anak pun tahu. Anak pun tahu dah, faham. Aku ni kalau ayah aku ni, mak aku ni kalau menangis, dia memang dapat bagi kan. Dia pun menangis, dapat. Nangis sikit-sikit kita tak bagi. Dia guling-guling tuan-tuan. Sanggup berteriak, bertompek kan. Memang tak sanggup tuan-tuan. Jadi kita pun bagi. Akhirnya dia tahu dah. Taktik dia tahu. Senang, mudah. Tapi ini sangat bahaya tuan-tuan. Zaman sekarang inilah benda yang banyak merosakkan kita. Walaupun tidak nafikan ada. Dia baik kalau kita boleh kontrol, boleh kawal. Daripada kecil kena kawal tuan-tuan. Dah besar lagi payah nak kawal. Besar ambil telefon lagi tuan-tuan daripada rumah ni. Anak-anak sanggup lagi daripada rumah kan ambil telefon dia. Kalau dah 17-18 tahun umur, ambil telefon. Contohnya, kita marah dengan anak kita, sebab apa? Sebab banyak habis masa, kita tak boleh nak kontrol dia, tengok apa benda, kita cuba ambil telefon. Lari tuan-tuan daripada rumah. Itu dah besar. Masa kecil tak apa tuan-tuan. Biar dia menangis, dia bertempik, dia apa pun, tapi kita carikan alternatif. Cari apa benda yang dia boleh, yang suka juga boleh menyebabkan dia berhenti. Bagi makan ke, bawa dia jalan-jalan, kita asal. Yang penting jangan bagi hal-hal tertentu je. Sebab ini sangat bahaya tuan-tuan. Sebab akan ditanya oleh Allah SWT. Artinya kita lah yang menjadi punca benda tu berlaku. Kerana kita didik anak kita dengan cara demikian, menghabiskan masa di hadapan gadget-gadget dalam tempoh yang panjang tuan-tuan. Kita dah didik. Nabi kata akan ditanya umurnya.
Masa kecil dia tak tanya budak-budak kecil ni, dia tanya kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak akan tanya budak-budak yang belum balik ni. Kita ni mak ayah yang didik dia, yang ditanya oleh Allah SWT. Umur ni penting, tuan-tuan, diisi dengan benda-benda yang baik dan berfaedah. Bukanlah saya kata tengok gadget itu tak berfaedah. Tak. Kita tak nak sampai anak-anak itu dia terlalu bergantung dengan gadget pada tempoh masa yang sangat panjang. Kalau setakat 2 jam, 3 jam sehari, 4 jam katalah maksimum, okey, masa tentu bagi. Okey, dan kita tentukan apa yang dia nak tengok, bukan ikut dia nak tengok apa benda, kan? Bahaya, tuan-tuan. Baik. Satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah akan ditanya oleh Allah SWT umur kita. Kemudian wa an ilmihi fima fa'al. Ini bagi orang yang ada ilmu, dan kita semua ada ilmu, tuan-tuan. Kita semua ada ilmu. Cuma ilmu kita mungkin berbeza lah, ada sikit ada banyak. Ada ilmu agama, ada ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan sebagainya, tapi semuanya ilmu. Baik, ilmu kita bagaimana kita gunakan ilmu itu? Adakah ilmu kita yang kita belajar itu boleh membawa kita dekat dengan Allah SWT? Apalah ilmu? Tak kisah. Sebab ilmu ni semuanya ilmu Allah SWT. Ilmu teknologi adalah ilmu Allah. Ilmu kedoktoran, ilmu Allah SWT. Ilmu engineering, apa saja adalah ilmu Allah SWT. Kan? Apatah lagi ilmu agama, memanglah datang daripada Allah SWT. Jadi ilmu yang kita dapat tu, kita buat apa? Buat apa? Adakah ia membawa satu yang manfaat, atau ilmu tu semakin banyak ilmu semakin kita jauh daripada Allah SWT? Hari ini, tuan-tuan, ilmu kadang-kadang jadi barang dagangan. Itu masalah. Ilmu jadi barang dagangan. Ilmu digunakan untuk mencari kemewahan dan kekayaan. Bukanlah salah, tuan-tuan. Kita ada ilmu agama, orang jemput, pergi ceramah dan sebagainya, orang bagi duit, ambil lah, tak apalah. Tapi janganlah sampai letak sampai ribu-ribu ringgit, tuan-tuan. Maknanya memanglah dia, itu yang dikatakan mendagangkan agama, tuan-tuan. Kadang-kadang sampai ribu-ribu, tuan-tuan, dengan tiket kapal terbang lagi mesti first class. Kalau dia kena bawa suami, kena bawa isteri, kan? Kena, kalau tak ada 10,000 tak, jangan jemput saya. Itu melampau, tuan-tuan. Jadi itu bagi saya lah, ini pandangan peribadi saya, ini menjual agama, tuan-tuan. Menjual agama. Okey? Tidak salah ambil kalau orang bagi, tapi biarlah berpatutan. Okeylah. Mungkin kalau satu layak dia dapat 5,000, bagilah 5,000, tak apa. Itu memang orang kata profesional. Orang ustaz-ustaz yang profesional ni, yang level tinggi tu, tak apalah. Tapi jangan orang kata dengan jumlah yang gila-gila, orang kata berlebihan. Sebab matlamat kita menyampaikan ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan ilmu Allah SWT agar manusia dapat manfaat, supaya dapat belajar, dapat menginsafkan diri, dapat mengubah manusia. Itu matlamat dia utama. Okey, yang lain tu adalah sampingan. So jangan terbalik pula. Yang asalnya sepatutnya kita didik ummah untuk jadi manusia-manusia yang baik, tapi bukan itu yang utama. Fulus dulu yang utama, yang lain tu tak penting. Demo nak ikut tak ikut lain cerita. Nak dengar tak dengar lain cerita. Yang penting fulus dulu. Penuhkan poket dulu, yang lain tu lain cerita. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi itu ilmu ni, tuan-tuan, adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada ilmu, maka pastikan kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Baik, kemudian seterusnya, wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Okey, satu lagi yang dipesan oleh Nabi SAW, antara benda yang akan ditanya oleh Allah SWT ialah daripada harta. Kita dapat harta daripada mana dapat, cara macam mana kita dapat, dan ke mana pula duit itu kita spend, kita belanjakan. Ini pun juga ditanya oleh Allah SWT. Hari ini semua, setiap satu sen yang masuk dalam poket kita, tuan-tuan, semuanya ditanya oleh Allah SWT. Halal ke haram? Jelas tak jelas hukum dia, kan? Semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Dah dapat duit banyak, belanja ke mana? Keluarkan zakat tak? Ada bagi infak tak? Ada bantu orang tak? Kan? Adakah buat duit yang ada tu buat benda-benda yang haram? Sebab biasanya, tuan-tuan, ini masalah orang kaya lah. Kalau kita tak kaya tu, dari satu sudut bersyukurlah kepada Allah SWT. Sebab
Orang kaya ni tuan-tuan, langkah dia panjang. Orang kaya ni langkah dia panjang. Kebanyakan maksiat memerlukan duit yang banyak, tuan-tuan. Kebanyakan maksiat memerlukan duit yang banyak. Tapi kalau kita kaya yang beriman, alhamdulillah. Tapi masalahnya ramai yang kaya yang semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebanyakan maksiat seperti mana yang saya jelaskan tadi, dia memerlukan duit yang banyak. Nak minum arak mahal, tuan-tuan. Nak melakukan zina pun mahal, tuan-tuan. Contohnya, nak berjudi pun juga mahal. Jadi semuanya mahal. Jadi kalau kita belanjakan kepada benda yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu taala, maka kita termasuk dalam manusia yang rugi. Dan yang last sekali saya baca kat sini ialah tentang tubuh badan kita, tuan-tuan. Kesihatan kita. Tubuh badan kita ni yang Allah Taala bagi ni sihat, sejahtera daripada awal, daripada dulu sampai sekarang ni, kat mana kita guna tubuh badan kita? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, kita walaupun pesanan ini diberikan kepada wanita ni untuk disampaikan kepada suami dia, tapi kita juga dapat mengambil pengajaran daripada sini, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, kita berpindah kepada buku yang kedua tentang Fiqh al-Munakahat, tuan-tuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita sambung cerita kita tentang mahar. Minggu lepas kita dah cerita, tuan-tuan, bila seorang wanita itu akan mendapat mahar keseluruhannya yang kita dah baca. Yang pertama, siapa ingat? Bila orang perempuan dapat mahar penuh, full? Ada siapa ingat? Okey, kita ulang balik. Kita dah kahwin belaka dah bagi dah mahar, full dapat mahar, tapi tak ingat dalam keadaan macam mana. Okey. Baik. Yang pertama, ini wanita isteri yang dapat mahar sepenuhnya ialah apabila berlakunya pernikahan yang sah dan berlakunya persetubuhan. Lalu dah berlaku kan? Tu maknanya bila mahar dapat tu, itu isteri akan dapat sepenuhnya. Okey, yang kedua, ini tak berlaku lagi lah ni. Kematian salah satu daripada suami atau isteri bila perkahwinan tu yang sah, okey, tapi belum berlaku persetubuhan ataupun selepas berlaku persetubuhan tapi berlaku kematian suami atau isteri, maka suami atau isteri akan dapat full. Kalau dah mati tu waris dia dapatlah. Kalau isteri mati, contohnya suami lah yang dapat mahar tu. Kalau isteri mati, maka isteri waris dia lah yang akan dapat. Waris dia akan dapat. Suami tetap juga kena memberikan mahar tersebut. Okey. Itu kalau dalam berlaku dalam kedua keadaan, isteri akan dapat mahar sepenuhnya. Baik. Hari ini kita tengok mahar separuh. Bila isteri dapat mahar separuh sahaja. Bukan 100%. Baik. Okey, isteri akan dapat mahar separuh, 50%. Dalam satu keadaan saja. Iaitu apabila suami dia menceraikan dia selepas akad yang sahih. Suami berakad dengan isteri dia dengan akad yang sahih, tidak ada masalah. Kemudian disebutkan juga dalam mahar, dalam akad itu mahar dia. Jadi si ayah dia, wali dia mengatakan, aku nikahkan kau dengan anak aku Fulanah bin Fulan dengan mas kahwin RM22.5. Sah tak? Sah nikah. Kemudian bila sah nikah, dah lepas dia nikah, wa kana hadha talaq qabla an yadkhul biha, dan sebelum lagi dia melakukan persetubuhan dengan isteri dia, lepas dia akad nikah yang sah disebut mahar, dia pun rasa macam tak berkenan lah pula kat isteri dia. Okeylah, dia kata saya cerai awak dengan talak 3. Belum berlaku persetubuhan, belum berlaku persetubuhan. Sah nikah tak? Sah nikah. Dia sebut tak mahar masa tu? Dia sebut mahar. Maka pada ketika ini isteri berhak untuk mendapat separuh saja mahar. Kenapa separuh? Sebab belum dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa. So takkan nak bayar mahar. So dapat separuh juga lah, sebab dia dah lafaz dia sah, dia pun sebut akad nikah, maka dapatlah isteri itu setengah daripada maharnya. Mana kalau dapat RM10,000, kalau RM10,000 maharnya dapatlah RM5,000 walaupun dia tak buat apa-apa pun. Tapi asalkan akad nikah tu akad nikah yang sah dan disebutkan dalam akad itu dia punya maharnya. Baik. Kemudian seterusnya,
Perempuan yang tidak layak langsung mendapat mahar. Kosong, zero. Tak dapat apa-apa. Okey, apa keadaan dia? Okey, yang pertamanya, idza faraqatiz zawjatu zawjaha qabla ad-dukhul biha bisababin minha. Apabila berlakunya perpisahan, okey, sebelum berlakunya persetubuhan dan ianya berlaku disebabkan oleh perempuan tersebut. Yang menjadi punca perempuan. Contoh apa dia? Contoh, kedua suami isteri ni, dia tak Islam. Dia belum lagi memeluk Islam, tapi kedua-duanya suami isteri ni berkahwin sebelum Islam. Okey, dikahwin sebelum Islam. Sebab dalam hukum syarak, akad nikah yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam diiktiraf dan dipakai. Maksudnya kalau dua-dua masuk Islam serentak, dia tak payah kahwin balik. Akad nikah dalam hukum mereka, dalam cara sebelum Islam itu, kalau orang Kristian dia kahwin cara Islam, cara Kristian contohnya kan, dia masuk Islam tak payah angkat baru kalau dua-dua masuk Islam. Kalau dia Buddha pun, dia Buddha contohnya, dua-dua Buddha kan, dia kahwin masa Buddha, kemudian masuk Islam, dua-dua sekali serentak, dia dikira pernikahan itu masih dikira sah, tak perlu diangkat yang baru. Baik, apa jadi kalau sekiranya dia nikah dalam Buddha, tiba-tiba aslamat, yang isteri itu masuk Islam, ya, contohnya mahar belum bayar lagi, contohnya dia kahwin dalam cara tak Islam, kemudian bila dah kahwin dah sah, mahar pun disebut, tetapi sebelum suami dia bayar mahar, tiba-tiba yang perempuan itu masuk Islam. Maka bila masuk Islam saja, terfasahlah pernikahan tersebut. Mana terfasah dengan sendiri, tak perlu cerai, tak apa-apa, dia akan terpisah dengan sendiri, wajib dipisahkan antara mereka. Maka pada ketika ini, isteri itu tidak layak untuk mendapat mahar. Tak layak untuk mendapat mahar. Kenapa? Kerana dia lah yang menjadi punca. Sebab dia masuk Islam, bukanlah punca tu, maksudnya bukanlah benda yang negatif. Dia yang menjadi sebab kenapa yang perceraian tu adalah kerana dia memeluk Islam. Maka dia tak lagi layak untuk mendapat mahar. Itu satu keadaan. Ataupun dua-duanya Islam. Okey, dua-duanya Islam. Suami Islam, isteri Islam. Okey, lepas akad nikah, sah akad nikah tu, tiba-tiba isteri jadi murtad, keluar daripada Islam. Masa keluar daripada Islam itu, suami belum lagi bayar mahar. Maka pada ketika itu gugur mahar dia. Jadi perempuan itu juga tidak layak untuk mendapatkan mahar tersebut, kerana murtad. Baik, seterusnya. Wanita yang memfasahkan pernikahan disebabkan keaiban yang ada pada suami. Ya, dia kahwin, sah nikahnya, okey. Kemudian malam pertama baru nampak keaiban suami. Suami tak boleh perform. Contoh, mati pucuk. Contoh maka boleh tak? Layak tak? Suami isteri itu memfasahkan nikah? Boleh dia fasahkan pernikahan tersebut. Dia kena pergi mahkamah lah. Kena mahkamah, kena buktikan bahawa suami dia memang tak boleh perform. Okey, maka boleh fasah. Bila fasah, maka gugur mahar dia. Suami tak wajib, tidak lagi perlu membayar mahar. Kenapa? Kerana dialah yang menuntut fasah tersebut. Okey? Jadi inilah keadaan-keadaan di mana seorang isteri itu akan kehilangan hak untuk mendapatkan mahar dia. Okey, baik, habis bab mahar tuan-tuan, kita masuk bab yang seterusnya, iaitu bab yang dinamakan al-mut'ah. Okey, apa dia mut'ah ni tuan-tuan? Mut'ah ni kalau dalam bab fiqh dia ada dua. Satu, nikah mut'ah. Biasa dengar nikah mut'ah tuan-tuan? Biasa dengar kan? Nikah mut'ah ini biasanya diamalkan oleh orang Syiah lah. Sehingga sekarang pun masih lagi kat Iran tu, masih lagi mengamalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni adalah nikah kontrak. Okey, nikah kontrak. Macam mana dia berlaku? Dia berlaku dalam keadaan yang mana contohnya dalam akad nikah itu disebut secara jelas. Okey, aku nikahkan anak aku dengan engkau dengan mas kahwin sekian-sekian, sebut mas kahwin.
dalam bagi tempoh 1 bulan disebut. Dalam tempoh tu disebut sebulan. So bila habis 1 bulan, tercerailah dengan sendirinya. Itu nikah mut'ah. Baik. Itu jelas tak sah hukum dia. Dari hukum syarak lah. Tapi dari hukum syarak sah. Boleh. Okey. Dan bab nikah mut'ah ni sebenarnya dalam Islam pernah pernah 2 kali diharuskan, dibenarkan. Okey. Sebab di masa zaman Nabi banyak berlakunya peperangan. Bila berlaku peperangan, sahabat-sahabat ni pergi perang, tinggal isteri-isteri mereka. Jadi mungkin pada ketika itu jadi kacau bilau. Orang pejuang-pejuang ni jadi kacau bilau sebab jiwanya tak tenteram. Sebab dia ada keperluan dia, keperluan jasmani, rohaninya, keperluan dari sudut seksualnya dia ada keperluan, maka pada ketika itu diharuskan. Kemudian diharamkan, kemudian diharamkan, kemudian diharuskan sekali lagi, kemudian akhirnya diharamkan sekali. Mana 2 kali lah. Dibenarkan, kemudian terus diharamkan sehingga hari kiamat. Jadi sekarang ni hukum dia haram. Haram. Nikah mut'ah hukumnya adalah haram, tapi masih lagi diamalkan di Iran, contoh dia beberapa negara yang mengamalkan mazhab Syiah lah. Okey. Baik, itu mut'ah, itu nikah mut'ah. Tapi yang kita nak cerita malam ni bukan mut'ah yang tu. Yang kita nak cerita ini adalah mut'ah adalah bayaran yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya disebabkan oleh berlakunya mufaraqah ataupun talak. Mufaraqah ataupun talak. Okey, apa beza talak dan firaq ni ataupun mufaraqah ni, tuan-tuan? Talak ini berlaku apabila suami menceraikan isteri dia, tetapi firaq ini berlaku apabila mahkamah menentukan, mahkamah menjatuhkan hukuman bahawa suami isteri ini perlu dipisahkan. Mahkamah ada hak, tuan-tuan. Walaupun contoh dalam kes fasah contohnya. Okey, dalam kes fasah macam saya sebutkan tadi ataupun suami yang contohnya suka mendera isteri dia, kemudian dibawakan kes ini ke mahkamah dengan laporan-laporan polis dan sebagainya ataupun laporan kesihatan, mendapati sah suami itu memang jenis abusif lah, mendera isteri dia, maka mahkamah boleh arahkan mereka berpisah walaupun tanpa cerai daripada suami. Itu namanya firaq, mana dipisahkan oleh kuasa mahkamah. Okey. Jadi yang kita nak cerita di sini ialah wang yang diberikan disebabkan oleh perceraian ataupun disebabkan oleh perpisahan mengikut arahan daripada mahkamah. Itu saja, tuan-tuan, mukadimahnya untuk bab mut'ah ni. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Kalau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita jumpa lagi insya-Allah. Jadi sekadar itu untuk sama-sama renungan kita untuk malam ni, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah SWT yang Maha Kurang tak maha ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.